Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6, bidang sirah, tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Saya harap murid-murid telah pun bersedia. Boleh juga merujuk buku teks pada muka surat 149. Baiklah, mari kita lihat tajuk yang pertama, iaitu strategi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan apakah kesannya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat strategi Nabi berdakwah. Ada beberapa strategi yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwah baginda. Strategi yang pertama ialah mengukuhkan negara Islam. Terdapat dua cara bagaimana Nabi menjalankan strategi ini. Yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Bagaimanakah caranya? Iaitu dengan menghapuskan amalan jahiliyah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Yang kedua, melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama. Dan yang ketiga, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Cara yang kedua ialah memperkasakan ekonomi umat Islam. Bagaimanakah caranya? Iaitu Nabi mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Bagaimanakah strategi yang kedua? Nabi menjalankan strategi yang kedua dengan menekankan tanggungjawab berdakwah. Dengan cara yang pertama, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Dan yang kedua, saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang ketiga ialah menjalinkan hubungan luar. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, dengan menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Sementara para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Selain itu, baginda juga menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Baiklah murid-murid, tadi ada disebutkan mengenai jizyah. Tahukah kamu apakah itu jizyah? Ya, jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam.
Murid-murid, apakah kesan daripada dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, terbentuknya masyarakat Islam yang teguh akidah, hidup bersatu padu, aman dan damai. Kesan yang kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Sementara kesan yang ketiga ialah ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Jadi murid-murid, apakah nilai yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita? Marilah kita sama-sama berusaha menyampaikan kebenaran Islam. Mari kita lihat pula cabaran berdakwah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika berdakwah. Yang pertama, baginda menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Mari kita lihat bilakah berlakunya Perang Hunain. Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin adalah seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Peperangan kedua yang berlaku ialah Peperangan Tabuk. Terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin adalah seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh-musuh. Cabaran yang kedua, menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antara perkara yang mereka lakukan ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu mempertahankan agama dan negaranya. Kedua, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Ketiga, membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula iktibar daripada perkembangan dakwah Islam.
Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita seharian. Iktibar yang kedua yang boleh kita ambil ialah kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Iktibar yang ketiga pula ialah musuh-musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakyah-dakyah daripada musuh-musuh Islam. Apakah rumusan yang dapat kita ambil daripada tajuk ini, murid-murid? Ya, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kini Islam telah berkembang ke seluruh dunia. Mari kita fikirkan apakah peranan kita pula. Sekian dulu daripada Ustazah. Semoga murid-murid dapat menguasai tajuk ini dengan baik.